Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita ke sesi kali ini. Okey, untuk membincangkan latihan yang lepas. Okey, latihan yang lepas kita bagi dalam nombor 3, 4, 5 dan 6. Okey, untuk nombor 3, isikan kotak di bawah dengan integer yang betul. Ini adalah garis nombor yang diberikan. Okey, cikgu fokus kepada soalan A. Soalan A, negatif 3. Tempat kosong, sifar, 1, tempat kosong. Baik, untuk mengisi yang ini, teknik dia adalah kita kena mencari dua nombor yang berdekatan. Okey, untuk ini sifar 1. Okey, jadi kita kena gunakan kanan. Okey, kanan tolak kiri. Lepas itu jumlahnya tadi dibahagikan dengan berapa bahagian. Okey. Okey, cuba kita tengokkan untuk soalan ini. Kanan 1 tolak sifar. Maksudnya 1. 1 itu dibahagi dengan ini cuma bahagi 1 bahagian. Bermaksud 1 bahagi 1 adalah 1. Bermaksud ini ke kanan kita akan tambah 1. Okey, begitu juga di sebelah sini. Tambah 1 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4. Okey, bagaimana juga pula kalau kita pergi ke belakang, ke sebelah kiri. Jadi kalau ke kanan, ke depan itu tambah, maka ke kiri itu adalah tolak. Tadi tambah 1, yang ini adalah tolak 1. Sifar tolak 1, kita guna kalkulator. Okey, dia akan memberi jawapan negatif 1. Negatif 1 tolak 1, dia akan memberi jawapan negatif 2. Negatif 2 tolak 1, dia akan bagi jawapan negatif 3. Okey. Okey, so ini adalah jawapan untuk bahagian A. Untuk bahagian B, negatif 15, negatif 10, 0,0,0,0. Baik. Okey, jadi dalam ini kita kena tengok dua nombor yang ada adalah ini sahaja. Jadi sebelah kanan tolak sebelah kiri. Sebelah kanan adalah negatif 10. Jadi kita akan guna kalkulator kan. Tekan negatif 10 tolak. Lepas tu negatif 15. Tekan saja kalkulator itu dan tekan sama dengan dia akan bagi 5. Jadi bermaksud daripada kiri ke kanan dia akan jadi tambah 5. Okey? Jadi kalau anak-anak masih sangsi, boleh cuba negatif 15 tambah 5, dia akan memberi jawapan negatif 10. Okey, jadi begitulah seterusnya. Tambah 5 dia akan jadi negatif 5. Tambah 5 dia akan jadi sifar. Tambah 5 akan jadi 5. Tambah 5 akan jadi 10. Tambah 5 lagi akan jadi 15. Okey? Okey, bagaimana pula dengan soalan D? Soalan D, okey, yang terdekat adalah negatif 14 dan 12. Okey, ingat sebelah kanan tolak sebelah kiri. Sebelah kanan adalah 12 tolak negatif 14. Okey, guna kalkulator anda. Guna kalkulator. Negatif 14. Negatif 12. 12 tolak negatif 14 memberi jawapan 26. Okey, 26 ini tadi dibahagi dengan berapa bahagian? Okey, tengok, perhatikan dekat sini adalah 1 bahagian. Dekat sini adalah 2 bahagian. Maksudnya bahagi 2. Jadi jawapan dia adalah 13. Oleh itu anak-anak, dari sebelah kiri ke sebelah kanan kita akan tambah 13. Kat sini juga tambah 13. Okey. Cuba guna kalkulator. Negatif 14 tambah 13. Jawapannya adalah negatif 1. Negatif 1 tambah 13. Jawapannya adalah 12. 12 tambah 13. Jawapannya adalah 25. Bagaimana pula pergi ke sebelah kiri? Ingat, kalau pergi sebelah kiri, kalau ke depan tambah 13, ke belakang tolak 13. Okey, negatif 14 tolak
13. Tekan negatif 27. Okey, lagi. Pergi ke belakang lagi. Tolak 13. Tolak 13. Okey, negatif 40. Tolak lagi 13, negatif 53. Tolak lagi 13, dia akan bagi negatif 66. Okey. Alright. Jadi kita tengok bahagian C pula. C ni cikgu fokus ke bahagian C. Okey, perhatikan cuma ada 2 nombor. Jadi kita ada 2 nombor. Okey, sebelah kanan tolak sebelah kiri. Negatif 18 tolak sebelah kiri negatif 45. Tekan saja kalkulator. Negatif 18. Okey. Negatif 18 tolak negatif 45. Okey. Dia akan bagi jawapan 27. 27 tu berapa bahagian? Okey, ini 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. Bermaksud bahagi 3. 27 bahagi 3 adalah 9. Maka daripada yang kiri ke kanan tambah 9. Okey, negatif 45 tambah 9. Negatif 36 tambah lagi 9. Negatif 27 tambah lagi 9. Negatif 18 tambah lagi 9. Negatif 9 tambah lagi 9. Sifar tambah 9. 9 tambah 9 18. Okey, jadi itulah yang kena ingat anak-anak. Jadi berdasarkan 4 contoh ini, harap anak-anak lepas ini boleh menjawab sebarang bentuk soalan berkaitan dengan garis nombor. Baik, nombor 4. Lengkapkan ketaksamaan yang berikut dengan mengisi kotak dengan simbol. Okey, apa simbol tu? Simbol ini bermaksud ini lebih besar. Tengok mulut buaya ni lebih besar. Jadi besar lepas tu baru kecil. Jadi dia bermaksud lebih besar daripada. Okey, lepas itu satu lagi kita jumpa bentuk macam ini. Okey, bentuk itu kita datang kita jumpa yang kecil dulu. Jadi ini bermaksud lebih kecil daripada. Okey? Okey. Jadi lebih kecil. Baik, sekarang sifar dengan negatif 3. Pastilah nombor yang tidak ada negatif itu lebih besar. Okey, seterusnya negatif 3 dengan negatif 2. Negatif 3 dengan negatif 2 ini, kalau dua-dua negatif, dia terbalik. Dia macam 3 dengan 2, 3 lebih besar kan? Tapi untuk kedua-duanya negatif, 2 itu lebih besar. Okey, seterusnya negatif 7 dengan 7. Kalau satu negatif, satu positif, pastilah yang positif itu lebih besar. Okey, tengok lagi. Seterusnya 5 dengan negatif 5. 5 itu positif, jadi dia lebih besar. 4 dengan sifar, pasti 4 lebih besar. Negatif 8 dengan negatif 9. Kalau nombor positif anak-anak, 8 dengan 9, 9 lebih besar kan? Kalau nombor negatif, negatif 8 itu lebih besar. Okey. 4 dengan 6, 6 lebih besar. 9 dengan 10, 10 lebih besar. 12 dengan 13, 13 lebih besar. Okey. So, kita ni yang buaya tu dia ngap yang besar saja anak-anak. Jadi kalau kita tengok yang A ni, maksudnya sifar lebih besar daripada negatif 3. B 5 lebih besar daripada negatif 5. 4 untuk C tu 4 lebih kecil daripada 6 dan seterusnya. Alright? Okey. Sekejap. Okey, seterusnya soalan nombor 5, bandingkan dan susun kumpulan integer yang berikut dalam tertib menaik. Okey, kalau menaik mestilah nombor daripada nombor, kalau nombor 1, 2, 3 macam itulah, itu menaiklah. Okey. Daripada kecil ke besar. Jadi dekat sini anak-anak, kita cari dulu nombor negatif supaya anak-anak tidak keliru. Nombor negatif. Okey, itu adalah nombor negatif. Negatif 13, negatif 4, negatif 8.
Okey, cikgu suka buat macam ni. Macam ni. Jadi yang paling besar tinggal 7 dengan 5. Yang paling besar adalah 7 kan? Okey, diikuti 5. Kita buat terbalik lah. Okey, sekarang negatif yang tinggal. Negatif 4, negatif 8, negatif 13. Macam mana kita nak tahu? Kalau nombor yang positif tu 13 pasti lebih besar, 8 pasti lebih besar, kemudian 4 kan? Tapi nombor negatif dia terbalik. Jadi yang lebih besar adalah nombor yang paling kecil tu nombor negatifnya. Okey, negatif 4, negatif 8, negatif 13. Okey, so ini adalah susunan dia. Okey, seterusnya yang ini macam biasa selalunya cikgu akan asingkan dulu negatif tu supaya cikgu nampak. Okey, jadi yang tinggal 6 dengan 5. Jadi 6 itu lebih besar, 6 di hujung sekali, 5 di belakang. Okey, jadi negatif 8, negatif 10, negatif 12. Yang paling kecil lah kita letak sini, negatif 8. Maksudnya dia lebih besar. Negatif 10, lepas tu negatif 12. Okey, begitu juga yang ini, 6 sifar 2, jadi 6 paling besar. Okey, 2. Lepas tu okey, sifar. Okey, lepas tu negatif 8, negatif 9. Okey, so dekat sini pun sama. Kita tengok dulu nombor negatif, kita asingkan dulu. Okey, sekarang nombor positifnya 4 dengan 5. Pasti 5 lebih besar, 4. Okey, lepas tu negatif 8, 14 dengan 11. 8 nombor paling kecil tu. Maksudnya dia besar lah. Okey, negatif 8. Lepas tu negatif 11. Lepas tu negatif 14. Okey, sama juga I. Kita asingkan dulu nombor negatif anak-anak. Ingat, asingkan dulu. Tinggal sifar dengan 4. Jadi sifar 4. Okey, so kita 3 ni lagi. 3, 6, 8. Yang paling kecil kan 3. Jadi 3 tu lebih besar. Negatif 3 itu lebih besar. Lepas tu 6 dengan 8. 6 yang kecil. Jadi 6 tu, negatif 6 tu lebih besar. Dan kemudiannya negatif 8. Alright? Okey, dan soalan yang seterusnya terakhir, bandingkan dan susun kumpulan integer yang berikut dalam tertib menurun. Dia terbalik sajalah. Kalau menurun maksudnya lebih besar. Kalau menurun maksudnya macam mana? 3, 2, 1 lah. Yang besar dulu ke yang kecil lah. Ini contoh dia. Jadi macam biasa anak-anak, kita tengok dulu. Negatif 4, negatif 10, negatif 5 kan? Jadi yang paling besar kita tengok 9 dengan 3. Yang besar adalah 9 diikuti oleh 3. Siapa lagi yang besar? 4, 5, 10. 4 yang kecil kan nilai dia lebih besar sayang. Okey, seterusnya negatif 5 dan negatif 10. Dia terbalik je. Okey, sama B. Negatif asingkan. Yang besar 6, kemudian 5, kemudian sifar. Okey, 7 dengan 8. Okey, nombor yang kecil adalah 7 kan? Jadi negatif 7 itu lebih besar. Okey, kemudian negatif 8. Okey, tengok E. Lompat-lompat cikgu ni. Tak apa. Okey. Jadi nombor yang lebih besar adalah nombor 5, 2. Lepas tu tengok 7 yang kecil kan? Nombor kecil negatif itu dia nilai dia besar, dia terbalik. Diikuti negatif 12, negatif 16. Okey, so D. Sama juga negatif, asingkan. Okey, nombor 8 lebih besar, nombor 6. Lepas tu, okey, 9, 14, 18. Negatif 9, negatif 14, negatif 18. Okey, soalan yang terakhir. Nombor 6 lebih besar, 6, 5. Okey, so nombor negatif 9, negatif 12, negatif 13. Baik, sekian. Itu saja jawapan untuk latihan yang lepas. Sehingga berjumpa lagi. Bye.